Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik murid-murid yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas Pendidikan Islam tahun 3. Tolong off dulu mic. Okey, semua sekali tolong off mic dulu. Pastikan mic dulu off. Hanya mic saja, mic saya sahaja yang buka. Okey. Alright. Baik. Kita akan teruskan lagi dengan pelajaran kita yang kita tak sempat habiskan pada minggu lepas, iaitu tajuknya sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, sunat ab'ad dan sunat hayat. Jadi hari ini kita akan sambung dengan sunat hayat pula. Okey, sunat hayat. Tapi sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, sama-samalah kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ولحمل الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الناجين والفائزين والمتفوقين في امتحان الله في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Okey, baik. Okey, murid-murid, kita terus ke pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan sunat hayat. Okey, sunat hayat. Jadi, seminggu lepas kita dah belajar dah apa itu pengertian sunat ab'ad dan sunat hayat. Jadi, kalau kita tahu sunat ab'ad adalah amalan sunat yang amat dituntut di dalam solat. Okey, yang di dalam solat. Seandainya kalau kita tinggalkan sunat ab'ad tersebut, maka kita perlulah gantikan dengan sujud sahwi. Okey, sujud sahwi. Manakala kalau sunat hayat pula, okey, sunat hayat juga sunat yang dituntut juga di dalam solat, okey, sunat yang dituntutkan juga di dalam solat, cumanya andai kata kalau kita tertinggal, okey, tertinggal sunat hayat tersebut, okey, kita tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Okey, kita dah belajar dah pada minggu lepas berkaitan dengan sunat ab'ad. Apakah perbuatan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat ab'ad. Okey. Pertama apa dia? Duduk dan membaca tahiyat awal. Kemudian membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat akhir. Keempat, membaca doa qunut. Kelima, berdiri semasa membaca doa qunut. Dan yang terakhir, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke semasa qunut. Okey, itu adalah sunat ab'ad. Sekarang kita akan pergi pula kepada sunat hayat. Okey, sunat hayat yang mana kalau sunat ni kalau kita tinggalkan tertinggal, okey, tak perlu untuk kita ganti dengan sujud sahwi. Baik. Sunat hayat dia terbagi kepada dua. Okey, dia terbahagi kepada dua iaitu sunat hayat dari segi perbuatan, maksudnya kita punya perilaku kita, dan juga okey, sunat hayat dari segi bacaan. Okey, dia ada dua. Okey, sunat hayat ada dua iaitu dari segi perbuatan dan yang keduanya dari segi bacaan. Alright, baik. So, kita pergi dulu yang pertama sunat hayat dari segi perbuatan.
Okay, perbuatan ni maksudnya apa? Pergerakan kita lah di dalam solat. Contoh, angkat tangan ke, okay, lepas tu gerak rukuk ke apa. Macam itulah. Okay, itu adalah pergerakan. Maksud perbuatan ni maksud pergerakan kita di dalam solat. Maksudnya pergerakan yang telah ditentukan. Bukannya pergerakan yang bukan di dalam solat. Gitu. Okay, baik. So, kita tengok yang pertama. Okay, sunat hayat yang pertama dari segi perbuatan. Tengok nombor 1. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Maksudnya apa? Bila kata mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, maksudnya angkat takbir. Gitu. Okey, angkat takbir. Okey, bila sebut angkat kedua-dua tangan, kita angkat takbir. Okey, baik. Yang ni adalah sunat hayat. Maksudnya kita angkat waktu bila? Yang pertama disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram waktu awal-awal kita nak start tu. Okey. Lepas kita lepas niat usolli fardhu subhi rakataini adaan lillahi ta'ala. Allah. Itu. Allahu akbar. Waktu tu. Angkat tangan tu. Okey. Takbiratul ihram. Lepas tu waktu nak rukuk. Allahu akbar. Okey. Rukuk. Lepas tu i'tidal pula. Samiallahu liman hamidah. Angkat tangan lagi. Okey. Lepas tu sujud tak payah. Sujud tak payah. Lepas tu waktu yang naik daripada duduk antara dua sujud, okey, daripada duduk bawah tu kita nak naik atas selepas tahiyat awal. Selepas tahiyat awal kita disunatkan untuk angkat takbir. Faham? Faham semua? Okey, faham Alright, itu yang pertama. The first one is angkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Okey, baik. Seterusnya yang kedua. Okey, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Maksudnya apa? Waktu kita kiam lah. Okey, kita berdiri, tangan ni tangan kanan saya tau. Ni tangan kanan saya. Okey, tangan kanan saya tau. Okey. Kalau kamu tengok ni mungkin terbalik, tapi ni tangan kanan saya lah. Okey, tangan kanan saya ni, tangan kanan saya ni berada di atas tangan kiri. Waktu kita kiam tu, waktu kita nak baca surah Fatihah tu. Faham tak? Faham kita tangan kanan berada di atas tangan kiri ketika berdiri. Okey, itu adalah sunat. Okey. Okey, kedudukan dia mana? Kedudukan dia atas daripada pusat. Okey, sama ada atas pusat, atas sikit daripada pusat ataupun sama dengan pusat. Gitu. Okey. Tangan kanan atas tangan kiri. Okey, tangan kanan di atas. Alright, dapat semua? Faham? Faham semua? Okey, kalau faham angguk kepala. Alright, bagus. Okey. Seterusnya. Baik, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Melihat tempat sujud. Ketika kita berada di dalam solat, kita disunatkan tak apa. Kalau tak buka kamera tak apa. Okey. Baik, kita disunatkan untuk melihat tempat sujud. Okey, kita disunatkan untuk melihat di tempat sujud. Waktu kita berdiri, okey, waktu kita duduk duduk antara dua sujud, okey, disunatkan untuk pandang tempat sujud kita tu. Okey, pandang tempat sujud. Okey, Kairin buka buku teks muka surat 94 dan 95. Okey. Baik. Okey, dapat semua? Okey, yang ketiga melihat tempat sujud. Okey, itu yang ketiga. Baik, yang keempat. Okey, yang keempat disebutkan duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Okey, baik, duduk iftirash tu kalau kamu perasan kita duduk waktu kita tahiyat awal tu. Okey. Bukan waktu kita duduk ni, duduk antara dua sujud. Maksudnya setiap kali kita duduk kan, kita akan duduk dalam keadaan tu. Duduk iftirash, duduk antara dua sujud yang kita kaki kita pacak tu. Cumanya kita tak masuk ke dalam lagi lah. Pasal ni kan? Ingat tak? Kalau kamu solat. Ingat lah? Okey, baik. Itu iftirash, duduk antara dua sujud. Okey, duduk antara dua sujud yang biasanya. Kemudian duduk tawarruk. Okey, duduk tawarruk ni duduk macam mana? Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir yang mana kaki kita pacak juga. Lepas tu kaki kiri kita tu
sampai dia terkeluar sikit. Perasan tak? Perasan tak? Perasan kan? Kalau macam kita duduk iftirash, kaki kita yang sebelah kirinya akan terkeluar sikit daripada kaki kanan. Itu antara sunat dari segi perbuatan. Sunat hayat dari segi perbuatan. Duduk iftirash, duduk antara dua sujud tu, dan duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Meletakkan kedua-dua tangan kita ni berada di atas peha kita. Atas peha kita ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Okey, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir kita disunatkan untuk letak tangan kita di atas peha. Tapi selalunya memang kita akan letaklah kan tangan kita kat atas peha sebab kita dah duduk kan, betul tak? Okay, kalau macam kita duduk biasa pun tangan kita memang letak atas peha, betul tak? Kan? Okay. So itu adalah sunat, sunat hayat dari segi perubatan, iaitu meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Okay, baik. Dan yang terakhir, yang keenam. Yang ni sunat hayat dari segi perbuatan. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Bila kita dah habis baca tahiyat akhir, kita akan beri salam, betul? Assalamualaikum warahmatullahi, paling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, paling ke kiri. Betul? Bila ini adalah Hazat. Ini adalah sunat hayat. Kalau kamu tertinggal untuk memalingkan muka tu waktu bagi salam tu, baik, tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Kalau kamu terlupa, tak ada masalah. Tetapi sebaiknya kita buatlah, benda pun namanya sunat kan. Kita nak dapat pahala kan. Betul tak? Benda nak dapat pahala, automatik je. Kita buat je, kita dah dapat pahala dah. So, better kita buat. Kita amalkan. So, ada berapa tadi? Sunat hayat dari segi apa? Dari segi perbuatan. Tunjukkan kat saya, jari kamu, ada berapa sunat hayat? Ada berapa semua? Ada 6. Yang pertama. Yes. Ada 6. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Itu yang pertama. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketika qiyam, kita berdiri tu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Waktu kita berdiri, kita lihat tempat sujud. Seterusnya yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk tahiyat awal dan duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Iftirash ni duduk antara dua sujud, dan yang keduanya duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir. Kamu tahu kan kedudukannya kan? Duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir macam mana kan? Tahu kan? Tahu kan? Tadi saya dah terangkan tadi kan? Baik. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha kamu. Di atas peha kamu ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dan yang terakhir, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Itu adalah sunat hayat dari segi perbuatan. Dari segi perbuatan kita, pergerakan kita. Pergerakan kita. Seterusnya kita pergi pula ke muka surat 95. 95. Sunat hayat dari segi bacaan. Sunat hayat dari segi bacaan. Baik, di sini dia telah sertakan kepada kita ada 10. Ada 10 perkara-perkara sunat hayat dari segi bacaan. Maksudnya kita baca. Baca. Ada 10. Jadi kita lihat satu persatu sunat tersebut. Baik, yang pertama.
melafazkan takbiratul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan di dalam solat. Contoh, lepas habis kita baca surah Al-Fatihah dan surah apa? Surah lazim kan? Surah-surah yang surah-surah pilihan kan? Kita nak rukuk betul tak? Okey, kita sebut lafaz tu. Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbar, kita rukuk. Itu adalah takbiratul intiqalat. Takbir yang mengiringi antara dua perbuatan. Faham? Okey, lepas tu nak daripada apa? Daripada iktidal kita nak terus sujud. Allahu Akbar. Okey. Maksudnya setiap perbuatan tersebut kita selang-selikan dengan takbiratul ihram. Kecuali waktu kita daripada rukuk kepada iktidal. Okey, waktu rukuk kita bangun pada iktidal. Okey, yang tu kita sebut sami Allahu liman hamidah. Yang tu saja yang berbeza. Okey, itu saja yang berbeza. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas membaca Al-Fatihah. Okey. Bacaan macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'azah tu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita baca Al-Fatihah. Okey? Baik, faham semua? Okey, lepas tu selepas habis kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin itu kita baca. Amin itu kita baca untuk dapat apa? Dapat sunat. Pahala sunat. Okey, pahala sunat. Kita nak dapat pahala sunat hayat tu. Okey, dua tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu amin. Sebelum dan selepas kita baca surah Al-Fatihah. Baik, seterusnya yang ketiga. Membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Kamu hafalkan doa iftitah kan? Okey, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi. Yang tu sampai ke akhirnya lah. Okey, doa iftitah. Itu adalah sunat hayat dari segi bacaan. Andai kata kalau kamu tertinggal, perlu tak kamu ganti balik dengan sujud sahwi? Perlu tak? Kalau sunat hayat perlu tak? Okey, tak perlu, betul. Tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Alright. Baik, seterusnya yang keempat. Membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Okey, pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Okey, baik. Rakaat pertama dan rakaat kedua selepas kita baca surah Fatihah, kita disunatkan untuk baca surah selainnya. Okey, surah selain contoh, surah apa? Surah-surah yang kamu hafal lah. Nak baca surah-surah banyak ikut suka kamu lah, tak ada masalah. Nak baca surah Al-Baqarah kan ikut kamu lah. Okey, kalau kamu hafal surah Al-Baqarah tu, bacalah. Okey, disunatkan baca. Okey, disunatkan baca pada rakaat pertama dan rakaat kedua sahaja. Rakaat ketiga dan rakaat keempat kena baca tak? Tak perlu baca. Okey, tak perlu baca. Hanya rakaat pertama dan kedua sahaja. Okey, baik. Itu yang keempat. Yang kelima, menyaringkan suara ataupun kuatkan suara, kuatkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat yang pertama dan kedua ketika solat subuh, solat maghrib dan solat isyak. Okey, solat subuh, solat maghrib dan solat isyak. Tiga waktu ni, solat subuh, maghrib, isyak ni kita disunatkan untuk baca secara kuat. Okey, surah Al-Fatihah kalau macam contoh imam baca kan. Surah waktu maghrib, isyak dengan subuh ni selalunya imam akan baca secara kuat. Okey, secara kuat. Manakala Zuhur dan Asar ni kita baca secara perlahan sahaja. Okey, tidak terlalu kuat. Okey, tidak terlalu kuat. Itu adalah sunat hayat yang mana kita menyaringkan suara ketika baca surah Al-Fatihah dan surah lain pada rakaat pertama dan kedua di dalam solat subuh, maghrib dan isyak. Okey, dapat semua? Dapat? Okey, dapat. Kalau dapat, angguk kepala. Okey, bagus. Alright, semua bagi respon. Okey, seterusnya. Yang keenam. Okey, yang keenam. Okey, membaca tasbih
ketika rukuk dan sujud. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Okey, rukuk dan sujud. Macam mana bacaan dia? Tasbih dia. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu rukuk. Kalau sujud apa dia? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey. Yang kita benda ni kita dah belajar dah. Benda ni kita dah belajar, betul? Okey, kita dah belajar dah. Cumanya kita tak tahu itu adalah sunat hayat. Maksudnya kalau kita buat tu kita dapat pahala. Okey, dapat pahala. Jadi kamu jangan tinggalkan. Benda kamu dah buat dah, kamu dah biasa buat, kamu terus amalkan. Okey, kita solat ni automatik dapat banyak pahala dah. Okey, dah dapat banyak pahala. Buat benda ni dapat pahala. Buat benda ni dapat pahala. Itu yang seronok tu. Okey, jangan tinggal solat. Okey, seterusnya yang ketujuh. Membaca Samiallahu liman hamidah. Lepas kita rokok, kita bangun. Samiallahu liman hamidah. Okey. Dan kita baca lagi sekali. Rabbana lakal hamd. Okey. Rabbana lakal hamd. Ketika bangun daripada rukuk. Ini adalah sunat hayat. Andai kata kalau kamu tertinggal, perlu tak kamu ganti? Perlu tak kamu ganti dengan sujud sahwi? Perlu tak? Okey, tak perlu. Tak perlu sebab ia adalah sunat hayat. Okey, baik, itu yang ke-8. Yang ke-7. Yang ke-8. Okey. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah doa sebenarnya. Okey, doa. Okey, nanti saya akan bagi share kat kamu apa maksud doa tersebut. Okey. Kita disunatkan untuk baca doa tersebut ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey. Itu adalah sunat hayat. Okey, kalau kamu tertinggal tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, baik, nombor 9. Nombor 9, membaca selawat Ibrahimiyah. Okey. Selawat Ibrahimiyah ini kita akan baca pada tahiyat akhir. Okey, tahiyat akhir. Okey, tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Gitu. Okey. Itu adalah salawat Ibrahimiyah. Okey, Ibrahimiyah. Dapat semua? Okey, yang tu kalau kamu tertinggal, kalau kamu tak sempat nak baca, okey, perlu tak kamu ganti dengan sujud sahwi? Tak perlu. Sebab apa? Sebab ia adalah sunat hayat. Okey, dan yang terakhir, memberi salam yang kedua. Tadi kita dah belajar dah kan? Okey, kita dah belajar dah apa ni memberi salam paling kiri kanan kan? Okey, tetapi pada salam yang kedua itu adalah sunat hayat. Tetapi kalau salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, yang kanan tu, kamu wajib baca. Sebab apa? Itu ada di dalam rukun solat. Tetapi yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua tu adalah sunat. Kalau kamu terlupa nak baca, tak ada masalah. Okey, tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, baik, dapat semua. Itu ada 10 perkara sunat hayat yang ada di dalam solat. Okey, baik. Kalau Batisa kalau nak live dulu tak apa? Boleh. Okey, kita dah habis dah kelas hari ni. Okey, nanti nak bagi dekat abang pula kan? Okey, tak apa, nanti tengok apa tugasan yang saya bagi dalam grup, okey? Okey, baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama, jumpa lagi. Okey, baik. So, kita dah dapat dah tadi. Pertama, okey, yang pertama adalah sunat hayat dari segi perbuatan. Okey, ada berapa yang kita dah belajar tadi? Ada 6. Okey, ada 6
sunat hayat dari segi perbuatan iaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, okey, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian kiri. Okey, bahagian tangan kiri kita ketika kita berdiri. Okey, itu sunat hayat yang kedua dari segi perbuatan. Seterusnya, yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Seterusnya, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash duduk apa? Duduk antara dua sujud. Dan duduk tawarruk itu adalah duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Okey. Seterusnya, yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha kamu ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Okey, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kamu letak je tangan kamu dekat atas tempat atas peha kamu waktu tahiyat awal dan tahiyat akhir, automatik kamu dapat pahala. Mudah tak mudah? Mudah kan? Mudah benda tu. Okey, baik. Seterusnya, dan yang terakhir, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Paling kanan dan paling kiri ketika memberi salam. Dapat pahala. Dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia sunat hayat. Okey, itu dari segi perbuatan. Kalau dari segi bacaan tadi ada 10. Okey, 10. Daripada yang pertama apa dia? Melafazkan takbiratul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan. Maksudnya berubah perbuatan. Okey, perbuatan daripada dalam solat tu. Contoh daripada rukuk, daripada i'tidal kepada sujud. Okey, Allahu akbar. Okey, kita turun tu kita sebutkan takbir. Sebutkan takbir. Dapat pahala. Sebut takbir dapat pahala. Mudah tak mudah? Kan? Mudah kan? Solat ni mudah. Okey. Buat je dapat pahala. Buat je dapat pahala. Tak nak ke pahala? Nak masuk syurga tak? Masuk syurga kan? So, buatlah benda tu. Mudah je. Okey. Seterusnya, yang kedua. Membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Okey. So, baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai akhir ayat. Okey. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan amin itu adalah sunat hayat. Okey. Bacalah. Dapat pahala. Okey. Dapat pahala. Okey, seterusnya membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan akhirat sampai habislah. Okey. Baik, untuk doa iftitah ni, okey. Sebaiknya kita tak perlu baca bismillah ke auzubillah di awalnya, okey. Kita tak perlu baca. Sebab apa? Sebab dia nama pun doa iftitah, doa pembuka. Okey, lepas kamu takbir, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kamu tak perlu nak baca apa ni bismillah ataupun auzubillah. Kamu terus baca je doa tersebut. Okey? Okey. Sebab apa? Sebab dia sendiri adalah pembuka, doa pembuka. Doa pembuka. Okey, seterusnya yang keempat, membaca surah selepas surah Al-Fatihah pada rakaat kedua dan rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Okey, rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Okey, yang tu yang keempat, yang kelima, okay, kita ulang lagi sikit. Okay. Menyaringkan suara. Bila kata menyaringkan suara, kita baca dengan kuat. Okey, kita baca dengan kuat. Contoh, kalau ni saya tunjuk contoh tau. Kalau macam contoh solat Zuhur dan Asar, okey, solat Zuhur dan Asar, kita baca tak kuat. Okey, contoh saya buat contoh tau. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu baca secara
perlahan. Tetapi kalau solat fardu maghrib, fardu isyak dan fardu subuh, okay, kita disunatkan untuk membaca secara kuat, nyaring. Contoh macam saya buat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu baca secara nyaring ataupun kuat. Hanya pada solat fardu subuh, okay, solat fardu subuh, solat fardu maghrib dan solat fardu isyak sahaja. 3 waktu ini sahaja yang kita disunatkan untuk kuatkan suara. Okay, kuatkan suara macam saya tunjuk tadi. Okay, itu yang kelima. Okay, yang keenam. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Okay, tasbih ketika rukuk dan sujud. Okay, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau rukuk. Kalau sujud pula, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okay, itu bacaan tasbih. Okay, bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud. Sunat hayat juga tu. Okay, kita disunatkan untuk baca. Okay, seterusnya, nombor 7. Membaca, Sami'allahu liman hamidah. Okay, sunat baca. Dan Rabbana lakal hamd. Pun sunat juga kita baca ketika bangun daripada rukuk. Okay, ketika kita bangun daripada rukuk. Seterusnya yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang kita dah hafal dah selama ni kan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Betul? Betul semua? Dah hafal dah kan? Okey. Itu pun sunat. Kamu dah hafal lah benda-benda macam ni. Dan kita dah memang kita amalkan dalam solat kita. So, automatik kamu dapat pahala. Okey? Automatik dapat pahala. Kemudian, yang ke-9. Membaca selawat Ibrahimiyah. Okey? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu. Yang waktu kita baca dekat tahiyat akhir. Okey. Itu pun sunat hayat. Okey, sunat hayat. Baik, dan yang terakhir yang ke-10, memberi salam yang kedua. Okey, salam pertama kita dah bagi dah kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang kedua. Okey, yang kedua ini adalah sunat. Tetapi yang pertama, okey, yang pertama kamu wajib buat sebab apa? Ia adalah rukun di dalam solat. Okey, rukun di dalam solat. Assalamualaikum warahmatullahi yang pertama tu wajib kamu buat sebab apa? Ia adalah rukun. Andai kata kalau kamu tak sebut Assalamualaikum warahmatullahi, batal lah solat kamu. Batal solat kamu kena solat balik daripada awal. Okey, faham semua? Faham. Tapi kalau yang kedua, kalau kamu tak buat tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Ia adalah sunat. Okey, baik. Jadinya kita dah belajar dah kan sunat hayat ni daripada tadi 6 daripada perbuatan dan 10 daripada bacaan. Ada berapa yang kita dah belajar dah hari ni? 6 campur 10 berapa? Siapa nak jawab? Okey, berapa Siti? 16. 16 dah kita belajar hari ni. Sunat hayat. Okey, sunat hayat kita dah belajar 16 perkara dah. Okey, dari segi perbuatan dan dari segi perkataan. Okey. Baik. So, lepas ni kamu kena ingatlah apakah perbuatan-perbuatan tersebut dan bacaan-bacaan tersebut di dalam solat. Moga-moga kita tahu. Okay, andai kata kalau kita tertinggal sekalipun, kita tahu itu bukanlah yang kita kena ganti dengan apa? Kita kena ganti dengan sujud sahwi. Yang kena ganti hanyalah sunat ab'ad sahaja. Ada berapa soalan? Ada soalan?
Nak tanya? Tak ada? Tak ada ke? Tidak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. So kita dah selesai dah apa ni berkaitan dengan sunat ab'ad dan sunat hayat. Cuma ada satu lagi. Okay, satu lagi yang akan kita belajar pada Okey, ada satu lagi yang akan kita belajar pada hari Khamis nanti iaitu hari Khamis hari Selasa, sorry. Hari Selasa iaitu cara untuk kita buat sujud sahwi. Okey, cara untuk kita buat sujud sahwi. Okey. So kita dah selesai dah sunat hayat, sunat ab'ad. Okey, sunat hayat tadi ada 16 perkara. Okey, 6-nya adalah dari segi perbuatan dan yang 10 lagi adalah perkataan. Okey, baik. So kena ingat balik dalam kepala otak kamu semua. Okey, ingat balik dalam minda kita ada 16 perkara sunat hayat. Okey, 6 perkara adalah perbuatan dan 10 perkara adalah bacaan. Okey, baik. So selepas kita selesai selesai kelas kita ni, okey, terus pergi ke grup Telegram kita, grup Telegram Pendidikan Islam. Saya ada post dah dekat kamu tugasan yang perlu kamu selesaikan pada hari ini. Okey, nanti pergi ke grup tersebut, jangan lupa isi kehadiran dahulu. Siapa yang tak isi, saya anggap dia tak datang kelas saya ini. Faham? Okey, isi dulu kehadiran dalam Google Form tu. Okey, pastikan isi. Jangan tak isi. Kalau kamu tak isi, saya anggap kamu tak datang kelas saya ini. Okey. Ada berapa orang? Hari ni 17 orang. Okey. Saya nak tengok 17 nama yang ada dalam Google Form tersebut. Okey. Tengok ada dalam grup Telegram yang kita dah buat tu. Okey. So pastikan nanti terus habis kelas pergi terus ke dalam grup Telegram tersebut, isi Google Form tersebut dan tengok apa tugasan yang saya berikan kepada anda. Okey. Baik, ada apa-apa persoalan sebelum kita bersurai? Tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada sebelum saya. Ustaz tak ambil gambar ke? Ni nak ambil gambar ni. Nak ambil gambar ni. Okey, baik. Sebelum kita bersurai, buka kamera masing-masing. Okey, buka kamera masing-masing. Okey, siap sedia. Saya nak tengok gambar. Zil, Alip, Haris Haikal, Irfan, Danish. Okey, boleh buka kamera masing-masing. Dini. Okey, handsome sikit. Sikit rambut. Okey, ready semua. Alip mana Alip? Alip tak buka lagi kamera Alip? Ke tak dibuka Alip? Hazard tengok kamera tu Hazard. Jangan tengok skrin, tengok gitu. Gitu. Okey. Alip mana ni Alip? Alip tak buka kamera lagi ni. Irfan tak buka kamera lagi. Okey, tak apa. Okey, Irfan lagi sekali. Irfan try. Tak boleh buka ni. Okey, baik. Ready semua? Sekejap. Dia hang. Tak keluar pula dah. Okey, ready semua. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Alright, cantik. Okey, baik. Terima kasih semua atas kerjasama anda. Okey, usaha anda untuk datang ke kelas pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Selasa nanti. Okey. Tajuk yang sama, masih lagi dalam tajuk yang sama, tajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Kita akan belajar bagaimana cara untuk kita buat sujud sahwi. Okey, sujud sahwi. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Okey, kita jumpa lagi pada hari Selasa nanti. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.